Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip asas dalam pengurusan Islam iaitu POLC. Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang konsep pengurusan. Pengurusan adalah sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha-usaha ahli-ahli organisasi dan dalam menggunakan semua sumber organisasi dalam mencapai matlamat organisasi. Menurut Profesor Syekh Osman Al-Habsyi, pengurusan merupakan suatu proses mendapat dan mencantumkan sumber-sumber kewangan, modal, tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi sama ada dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan. Manakala, menurut Muhammad Al-Burai, pengurusan ini merupakan penyelarasan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain. Pengurusan dalam Islam pula bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat bagi manusia berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia untuk mencapai matlamat tertinggi iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Islam ini telah menggariskan perundangan yang amat lengkap, sempurna dan terperinci bagi panduan manusia untuk menjadi hamba di atas muka bumi ini. Namun, ada segelintir manusia yang menganggap adanya panduan lain yang lebih baik dari panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur kehidupan manusia. Meskipun terdapat aspek-aspek positif yang boleh dipelajari daripada model pengurusan barat dan sebagainya, hakikatnya ia datang daripada Islam. Kelemahan umat Islam itu mempraktikkan nilai pengurusan Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menyebabkan para pengkaji barat ini mengkaji Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad SAW yang menemui keelokan dan kebersanan sistem pengurusan Islam sendiri dan menukar nama kepada sistem pengurusan barat. Walau bagaimanapun, terdapat persamaan antara pengurusan Islam dan pengurusan barat, tetapi pengurusan Islam ini nampak lebih keunikannya berbanding dengan pengurusan barat. Apa itu POLC? POLC ialah fungsi-fungsi utama dalam pengurusan. POLC bukan hanya sesuai pada sesebuah syarikat, malah ia turut sesuai untuk individu maupun sesebuah organisasi. POLC sangat diperlukan oleh seseorang individu maupun seorang pelajar ataupun pemimpin yang mana mereka akan menggunakannya bagi menguruskan masa, kewangan, diri, tugasan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan semua individu menunjukkan POLC sangat penting dalam kehidupan manusia. Fungsi utama dalam pengurusan ialah planning. Planning adalah merancang, iaitu berfungsi sebagai penetap matlamat organisasi dan juga membuat tindakan dalam mencapai matlamat tersebut dengan cara merancang strategik dan juga alternatif dalam kita mencapai objektif yang kita telah tetapkan. Fungsi yang seterusnya ialah organizing, iaitu mengurus. Mengurus ini akan dilakukan selepas proses perancangan. Proses ini akan dilakukan oleh seorang ketua yang mana beliau berhak untuk mengagihkan tugas, memberikan input, menetapkan proses kerja dan memandu mereka yang berada di bawahnya agar dapat menjalankan dan melakukan tugas di bahagian masing-masing. Selain itu, sebagai seorang ketua, hendaklah mengurus sumber-sumber yang ada seperti sumber manusia, sumber kewangan, sumber fizikal dan lain-lain lagi. Penstrukturan organisasi yang baru. Seorang ketua perlulah mencipta dan membuat rangka kerja
dengan meletakkan sumber manusia di dalam organisasi agar organisasi yang diwujudkan dapat dijalankan dengan lancar. Sebagai contoh, sekiranya saya seorang JPK Core Curriculum, jadi saya akan memilih serta melantik orang-orang di bawah saya seperti SU Sukan, penyelaras badan beruniform, coach sukan permainan dan sebagainya. Jadi kita perlulah meletakkan mereka di bahagian yang sepatutnya mengikut kekuatan mereka yang sebenarnya. Jadi, mereka yang dilantik perlulah mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing agar perancangan dan penstrukturan organisasi yang telah diwujudkan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai matlamat yang telah dirancangkan. Fungsi yang ketiga ialah leading, iaitu memimpin. Memimpin ini adalah seni. Ianya sangatlah subjektif dan sangat sukar ditafsirkan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang berjaya, banyak faktor yang memainkan peranan. Memimpin adalah sebahagian daripada kerja pemimpin. Memimpin perlukan kepada mengarah, memotivasi, membimbing, memberi dorongan dan mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang untuk memimpin ini kita perlu libatkan pengaruh sosial dan tidak formal untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Dalam memimpin juga, keharmonian adalah sangat penting untuk sama-sama menuju ke arah organisasi. Kita boleh lihat melalui persekitaran kita yang mana seorang ketua perlulah ambil kira tentang human touch, yang mana seorang ketua tidak boleh biarkan orang di bawahnya susah dan berada dalam keadaan susah, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi, sebagai seorang ketua perlulah mengarah dengan penuh hikmah, yang mana dapat membimbing orang di bawahnya serta dapat mendorong orang di bawahnya ke jalan yang baik. Selain itu, sebagai seorang ketua juga perlulah mendengar luahan, membantu menyelesaikan masalah orang-orang di bawahnya dan memudahkan urusan orang lain. Jadi, sebagai seorang pemimpin perlulah menjadi contoh yang baik kepada pekerja bawahan agar mereka dapat mengikuti rentak sebagai seorang ketua dan dapat menjalankan organisasi dengan baik. Fungsi yang terakhir dalam pengurusan ialah controlling, iaitu mengawal. Proses pengawalan ini kita dapat lihat daripada seseorang ketua yang membuat pemantauan terhadap organisasinya bagi menilai organisasi beliau sama ada ia berjalan dengan baik ataupun tidak. Sebagai contoh, sekiranya saya sebagai JPKM, jadi saya akan membuat pemantauan terhadap guru-guru yang menjalankan program-program di sekolah seperti program RMT, program tingkah laku murid dan sebagainya. Hal ini bagi menilai prestasi murid-murid melalui program yang telah dilancarkan itu. Sekiranya ia tidak berjalan dengan lancar, maka pihak JPK perlulah mengambil tindakan dan mencari jalan penyelesaian kenapa ia tidak berjalan dengan lancar. Jadi, sebagai seorang ketua yang memimpin orang-orang di bawahnya, mereka perlulah membuat pemantauan agar
organisasi yang telah dirancangkan selama ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai matlamat yang diimpikan. Sebagai umat Islam, dalam semua usaha dan perkara baik yang dilakukan di dunia adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, dalam pengurusan organisasi, proses perancangan merupakan usaha kita sebagai manusia untuk merangka, menyusun dan melaksanakan apa yang difikirkan terbaik untuk organisasi dan juga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Seiring dengan usaha, kita sebagai hamba-Nya haruslah sentiasa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha yang tidak dimulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan menjauhkan usaha berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam proses perancangan dan pelaksanaan haruslah dilakukan dengan ikhlas, adil dan penuh ihsan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak pengurusan tertinggi organisasi wajib untuk percaya kepada qada dan qadar. Kejayaan perancangan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, semua pihak haruslah sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala yang diusahakan mencapaikan sasaran yang diharapkan. Seperti daripada surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, dan bila engkau telah mempunyai keputusan yang tetap, percayakanlah, bertawakallah dirimu dan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang mempercayakan dirinya.